Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petang ini tuan-tuan dan puan? Sahabat-sahabat saya di Ilmu Bercakap dan juga kepentas Kelab Pidato Perdana Antarabangsa. Selamat datang ke live seterusnya ini. Ini siri ke 23. 23. Kita ada 24, bermakna ada tinggal satu lagi. Mungkin esok, mungkin lusa, siapa tahu kita habiskan 24 siri perkongsian daripada buku Anda Bisa Berbicara. Ini modul yang kita gunakan dan kita kongsikan dalam bentuk perkongsian begini untuk mengingatkan saya dan juga mungkin juga boleh digunakan untuk rakan-rakan di luar sana untuk kita lihat semula ataupun review bahasa orang putih kan, untuk kaji semula, untuk ingatkan semula kan. Okey, kali ini topik kali ini adalah suntik perasaan pendengar. Wow, suntik ni orang duk sibuk sekarang suntikan vaksin. Suntikan vaksin ini, kemahiran menyuntik perasaan ini sangat-sangat penting. Fakta betul penting, namun begitu bagaimana kita menyuntik perasaan itu, rasa emosi itu mungkin lebih penting daripada banyak buku yang saya baca. Itu sangat-sangat powerful kan, bagaimana kita menyuntik perasaan emosi itu dalam perbualan kita, dalam ucapan kita, supaya orang mendengarkan, supaya dan kita bincangkan apa sebenarnya, kenapa penting sangat ke kita menyuntik perasaan ini. Tak boleh je kita baca je fakta-fakta yang telah disediakan tu dalam teks. Kita dah ceritakan, kita dah ulaskan kan, buang teks tu kan, ataupun rujukannya agak minimum, tapi kita berbicara, bercakap, berucap seolah-olahnya kita bercakap dengan mereka yang sedang mendengar kan. Alhamdulillah. So, ingat, fakta penting, namun begitu menyuntik rasa lebih penting, supaya ini akan ada kesan kepada ucapan kita. Alhamdulillah. Dan dalam buku ini menyatakan sebab-sebab kenapa perlunya kita menyuntik rasa. Kenapa agaknya? Kenapa kita perlu suntik rasa? Boleh sahabat-sahabat sama ada di YouTube channel yang sedang terus subscribe. Butang subscribe tu ada di bawah, dan tekan tu. Sekali lagi, saya Muhammad Syahid Rahman yang daripada Ilmu Bercakap. Begitu juga konsep NLP saya akan buat dari masa ke semasa, insya-Allah. Dalam konteks ini, pengucapan awam yang kita kongsikan kali ini, topik suntik rasa, perasaan. Kenapa? Dalam buku Anda Bisa Berbicara ini mengatakan bahawa beberapa faktor. Ada berapa ya? Kita tengok ada berapa? 3. Ada 3 cara. Bukan 3 cara, 3 sebab. Kenapa pentingnya kita menyuntik rasa? Kita pun sedar bahawa apabila hati ataupun jiwa kita yang berbicara, jiwa hati juga yang akan mendengarnya. Hati-hati. Hati-hati di depan tu lah. Hati-hati, bukannya hati-hati berhati-hati tu. Alright. Pertama, supaya pendengar tahu anda juga manusia, bukan robot. Kita bukan robot. Kita bukan mesin pengeluar fakta. Kita juga manusia. Kita kan ada komunikasi ni kan. Semalam kita cerita tentang perhubungan erat dan sebagainya kan. Jadinya itu satu, supaya pendengar tahu kita juga manusia. Kedua, bantu pendengar ingat benda itu. Bila dia dapat that idea,
idea, dapat that idea. Kenapa that kan? Dapat idea itu akan melekat. Bila emosi tersentuh, jiwanya, rasanya, perasaannya tersentuh, disuntik, dia akan ingat fakta itu. Fakta itu lebih mudah diingat. Yang pertama, dia tahu, dia sedar bahawa dia pun manusia. Dia pun ada masalah macam aku ke kita santuninya, dan juga kita suntik rasa itu menyebabkan dia ingat benda fakta yang kita ingin berikan. Dan yang ketiga, untuk menggerakkan pendengar supaya bertindak. CTA kita tu, bila kita berikan call to action itu, dia akan terus melekat. Ingat, melekat. Dia tahu kita manusia, dia ingat, lepas itu CTA-nya akan terus melekat dan dia boleh buat bertindak. Dia boleh bertindak selepas itu. Boleh-boleh? Alhamdulillah. Terima kasih. Sahabat-sahabat di Kepentas, apa khabar? Kepentas Kelab Pidato Perdana malam ini di Terengganu ada, di seluruh Malaysia pun ada latihan secara online cerita misteri ataupun mistik, cerita hantu. Tahu nak buat ni lah. Kita cerita tu datang daripada pemek muka, cerita datang daripada intonasi, cerita datang daripada itu kaedah penceritaan ni, konten-konten ni perlu dibawa dan bagaimana nak wujudkan suspense itu. Dan berkait dengan menyuntik rasa ini, cerita paling penting. Cerita akan menjadi suatu metodologi, suatu alat yang akan membawa rasa itu. Kerana manusia mendengar cerita dan dia akan bawa rasa itu. Bila kita bercerita, rasa itu datang. Dan macam mana kita nak selit itu, kita dah belajar 2 hari lepas. Bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa, perkataan-perkataan VAKD untuk mengikat dia, untuk dia bersama kita eratkan hubungan dan akhirnya ada persamaan. Kita boleh bawa cerita itu bersama-sama. Dan daripada me story kepada we story. Okey, apa yang ada dalam cerita biasanya ada 1, 2, 3 benda. Watak, ada perselisihan, masalah dan sebagainya, dan ada penyelesaian. 3. Ada watak, ada kronologi, ada critical situasi yang berlaku, perselisihan dalam cerita itu atau perkara, masalah memerlukan penyelesaian. Lepas itu di ending part, the climax part tu, penyelesaian masalah dan akhirnya harus dikaitkan dengan hujah yang kita ingin sampaikan. Ini dalam buku ditulis. Ada 3 step. Bina watak, lepas tu cerita dalam watak tu, apa pergolakan yang berlaku dan penyelesaian. Nombor 1. Itu plot dia begitu saja kan. Cerita ni selalunya kata dalam buku ni lagi, cerita sangat berkesan untuk menyuntik rasa. Dan kita kena belajar 3 cara. 3 perkara ataupun outcome kita perlu capai dalam suatu ucapan dalam cerita yang kita cerita. Satunya adalah bagaimana kita nak membuatkan pendengar bersorak dan bertepuk tangan. Itu satu kaedah yang kita kena cari, belajar dan terus belajar. Yang kedua adalah bagaimana untuk membuatkan pendengar tertawa. Pengucap, orang yang berucapnya bagus, semua tu kan ada elemen-elemen. Kita dengar macam contohnya Samsul Debat, dia cerita, dia ceramah kan, orang ketawa, orang bersorak, orang tepuk tangan, itu semua ada dulu. Ramai lagi ya ceramah yang hebat-hebat menyebabkan orang ketawa, orang ada yang sampai terbahak-bahak pun kan, tertawa, dia bersorak, dia bertepuk tangan. Ini pidato hebat menyebabkan orang tepuk tangan. Wow, hebat. Apabila dilontarkan sesuatu melalui cerita, disuntik rasa melalui penyataan-penyataan yang dia sebut, intonasinya menyebabkan orang, itu kena belajar lah. Macam mana kita nak menyebabkan orang akhirnya bertepuk tangan tanpa diminta. Wow. Itu satu. Lepas itu orang ketawa dengan cerita-cerita yang kita, pelawat jenaka yang kita bawa, kita selitkan juga. Dan juga akhirnya yang ketiga, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita membuat pendengar menangis. Ini pun kita kena belajar. Bagaimana suntik rasa sehingga kan ada mata-mata ataupun
tertunduk, yang insafi, dan mungkin mengeluarkan air mata jernih, dan berkaca mata Allah. Bukan berkaca mata ini, matanya berkaca, dan sedih, menangis. Wah, powerful. Kalau boleh dapat 3 cara ni, 3 keadaan ini. Belajar terus belajar. Saya masih lagi nak belajar. Tentang perempuan juga boleh terus belajar bagaimana ingin menyebabkan orang, bila kita suntik rasa tu orang bertepuk tangan, rasa seronok, orang tepuk tangan bersorak. Bila kita suntik rasa menyebabkan orang akan tertawa, dan kita suntik rasa menyebabkan orang menangis. Ini tiga yang kita harus pelajari bersama, insyaAllah. Sebagai rumusan, tajuk ini membawakan suntik rasa sangat penting selain pada fakta yang kita berikan, dan bagaimana nak suntik melalui penceritaan, dan kita cari kaedah bagaimana kita nak berikan rasa orang rasa terhibur, bersorak, bertepuk tangan. Dia boleh juga rasa sedih, menangis. Dia boleh juga rasa apa lagi? Sedih, pilu, geram. Apabila dalam cerita kita buat menyebabkan orang rasa suspense, suntik rasa, dan perjalanan penceritaan itu menyebabkan suatu emosi yang turun-naik itu yang menyeronokkan. Orang suka. Macam orang suka tengok drama kan. Oh, tak best, tak sambung lagi dan sebagainya. Sebab perjalanan emosinya tu turun naik kan, tak puas hati ni kan, suka sekejap tiba-tiba merudum balik, dan itu emosi yang turun naik itu tu yang menyebabkan orang suka terus nak mendengarkan dan untuk mengikuti penceritaan kita. InsyaAllah. Boleh. Terima kasih kerana menyokong terus. Kepada yang berada di YouTube, boleh tekan button subscribe untuk lihat perkongsian yang banyak lagi, insyaAllah, dalam pengucapan awam ini. Terima kasih. Jumpa lagi dan waktu lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.